Okey, kita mula kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, so untuk hari ini, teacher nak buat ulang kaji balik untuk bab gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi kita dah belajar 2-3 hari pula. 2-3 minggu yang lepas. So, pada yang tak ingat ataupun yang dah lupa, nanti boleh tengok balik link-link yang YouTube yang teacher dah buat sebelum ni, okay? So, untuk gelombang bunyi, ini teacher rujuk pada buku Kemahiran Prosesan Kamu ya. Okay, boleh rujuk sama-sama, kita buat ulang kaji sikit. Okey, gelombang bunyi kita boleh tengok ciri-ciri pada gelombang bunyi. Okey, ciri-ciri dia boleh merambat dan dia memerlukan medium sebagai medium untuk dia boleh merambat bahasa mudah. Kita panggil dia bergerak. Okey, tapi untuk kita dia merambat. So bila dia memerlukan medium perambatan, so keadaan yang boleh dia nak merambat ialah keadaan vacuum lah. So sebab gelombang bunyi dia melalui melalui getaran. Dia merambat melalui apa? Melalui getaran. Okey. Nampak dengan jelas So, dia merupakan satu sistem yang mengayun daripada satu titik ke satu titik. So, bila medium berbeza, kadar kelajuan bunyi dipindahkan tu pun juga berbeza. Medium berbeza bermaksud pecahan, cecair ataupun gas. Itu maksudnya medium yang berbeza. Kenapa medium tu berbeza? Sebab kedudukan zarah dalam medium ini, kedudukan dia berbeza. Kalau zarah-zarah pepecahan, medium pepecahan, zarahnya lebih rapat-rapat. Bila rapat, getaran yang dipindahkan tu, getaran yang dipindahkan dari satu zarah ke satu zarah lebih cepat. Sebab apa? Sebab getaran bunyi dipindahkan apabila zarah itu bergetar dan dia melanggar zarah bersebelahan dia. So berlakulah konsep mampatan dan regangan pada lapisan. Kalau lapisan udara berlakulah mampatan dan regangan zarah-zarah. Okey, bunyi tidak boleh bergerak melalui vacuum kerana dalam keadaan vacuum tak ada partikel zarah. Okey. Aplikasi kalau dalam keadaan vacuum tu terutamanya pada angkasa lepas. So pada angkasa lepas, angkasawan dia akan guna talian radio supaya dia dapat berkomunikasi keluar daripada kapal angkasa. Okey. Okey, seterusnya bunyi pantul dan diserap. Okey, pantulan berlaku apabila gelombang bunyi melanggar sesuatu halangan. So, dia boleh dipantulkan. Bunyi juga, okey, pantulan bunyi ni sebelum teacher masuk serapan, pantulan bunyi
dan serapan bunyi ni bergantung ke jenis permukaan. Okey, jenis permukaan bunyi yang berlanggar tu. Okey, sekiranya permukaan itu licin dan keras, lebih banyak yang dipantulkan. Jika permukaannya lembut dan beralun, dia akan banyak bunyi diserap berbanding yang dipantulkan. Okay, ini konsep ni kita akan tengok dekat fenomena pantulan bunyi dan gema. Paling mudah ialah sekiranya kita masuk bilik yang kosong, yang rumah baru ke, okay, dinding sahaja. So gema tu akan terhasil. Gema tu adalah pantulan bunyi lah. Okay, gema tu akan terhasil lebih kuat. So bila kita pindah rumah baru, kita akan tambah perabot, kita akan tambah langsir, kita tambah pemaidani. So permukaan-permukaan yang lembut ini akan mengurangkan gema yang terhasil dalam sesuatu ruang. Sama lah juga macam dewan sekolah kita dulu, bila dia baru dibuat, memang tak boleh nak buat perhimpunan dalam tu sebab terlampau kuat dia punya gema. So apa yang sekolah buat, tambah, kita tak ada langsir kat dewan kita, tapi kita tambah hiasan-hiasan. Lepas tu dekat depan tu ada hiasan yang berbentuk lembut, kain. So benda itu boleh membantu menyerap pantulan bunyi. Okey, seterusnya kita tengok pada kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Saya nak besarkan sikit. Okey. Kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Okey. Kenyaringan tu bermaksud kalau bahasa Inggerisnya loudness. Okey, loudness. Dia bergantung kepada amplitude getaran. Okey. Sebab bila amplitude getaran bertambah, bunyi akan semakin nyaring. Kekuatan bunyi tu. Oh, teacher terluka. Okey, besar tak gelombang bunyi yang dihasilkan, so bunyi itu akan semakin nyaring. Kelangsingan bunyi pula bergantung kepada frekuensi. Ini kita panggil pitching. Kalau orang yang menyanyi-menyanyi, kalau kita tengok apa? Cerita apa? Akademi Fantasia ke, cerita-cerita yang nyanyian secara vokal ni. So pitching tu kita panggil kelangsingan bunyi yang mana dia bergantung kepada frekuensi. Frekuensi tu kalau kita tengok dalam konsep gelombangnya, kelangsingan tu sekiranya dia punya gelombang yang terhasil tu rapat-rapat. Okey? Itu bermaksud frekuensinya bertambah. Bila frekuensi bertambah, bunyi itu akan semakin langsing. Okey? Gelombang yang teacher lukis ni, kita boleh tengok dengan menggunakan osiloskop. Nanti tengok balik osiloskop sinar katod. Tu yang menentukan panjang gelombang bunyi. Okey, kelangsingan dan kenyaringan bunyi ni juga
aplikasinya ialah alat muzik. Okay, alat muzik seperti gitar. Pada orang yang pernah main gitar, gitar tu bila dipetik dengan kuat, dia akan menghasilkan bunyi yang nyaring. Okay. Piano tu pula kalau daripada kiri ke kanan tu, okay, kanan tu lebih langsing daripada belah kiri. So bila mata-mata piano tu mempunyai kenyaringan dan kelangsingan yang berbeza. So gabungan-gabungan itulah yang menghasilkan muzik. Okay. Ini kesan Doppler. Kesan Doppler adalah disebabkan perubahan frekuensi daripada orang kata apa? Pendengar yang pegut dan sumber. Ni kononnya teacher look at ambulance dah ni. Okay? Ambulance, kita anggap ambulance tu sebagai sumber bunyi. Okay? Kita yang berdiri di tepi jalan itu sebagai pendengar. Mendekati kita, kita akan dengar bunyi tu makin lama makin nyaring. Okay, bila makin nyaring maksudnya frekuensi meningkat. Di mana gelombang bunyi yang dihasilkan lama-lama semakin dekat dia akan bertindih. Bila bertindih dia menghasilkan frekuensi yang tinggi. So kita dengar bunyi nyaring. Bila sumber bunyi ni melepasi kita, okay, ambulans tu dah terlepas pada kita, dia still menghasilkan bunyi yang sama, okay, kekuatan yang sama, tapi disebabkan jarak tu semakin jauh, so frekuensi tu semakin jauh. So kita akan dengar semakin kurang nyaring. Okay. Apa yang kita dah belajar? Aplikasi pantulan bunyi. Okay, pantulan bunyi dinamakan gema. Gema itu digunakan dalam sonar. Sonar itu apa? Sonar tu satu konsep pantulan bunyi terutamanya dalam perubatan. Okay, bila nak mengetahui sesuatu yang ada dalam badan. Seperti ibu mengandung tengok pada anak dalam kandungan dia tu, pengimbas sonar itu akan menghantar gelombang ke dalam badan dan gema itu ditafsir oleh mesin. Okey, doktor gigi juga dia gunakan gelombang untuk tentukan plug pada gigi kita. Okey, itu adalah pengimbas ultrasonik menggunakan teknologi sonar. Kalau dalam kilang, dia juga guna untuk mengesan keretakan pada struktur kapal terbang. Okey, kalau tukang emas, diguna sonar tu untuk tengok kotoran pada ataupun kalau dia dapat barang kemas tu, dia nak cek kekurangan kerosakan pada barang kemas. Paling mudah ialah kalau kapal, teacher lukis kapal, dia hantar bunyi pantulan yang terhasil tu, dia nak menentukan kedalaman laut. Ataupun kalau dia nak, katalah ada ada bukit di dalam laut tu, jarak tu dia kena tinggikan ke. Itu cara menentukan jarak. Sama juga dengan kelawar tentukan jarak. Okay. So seterusnya kalau kita tengok konsep, dah habis dah ni
kebanyakannya alat-alat yang digunakan. Okay, alat-alat yang digunakan apabila nak mengatasi had pendengaran manusia dan haiwan. Okay, yang ni kan teacher ada bagi untuk titik 6 kan. So boleh kamu cari gambar-gambar dan combinekan dalam bentuk gunalah apps apapun untuk picture untuk alat, bagaimana alat itu membantu masalah pendengaran manusia dan haiwan. Okey, sebab masalah pendengaran manusia ni ada dua jenis. Satu yang kekal, satu yang sementara. Yang sementara tu boleh dirawat, yang kekal tu tak boleh dirawat. So, punca berlakunya masalah pendengaran adalah faktor usia. Orang tua makin lama makin tak dengar. Jangkitan bakteria ataupun virus dalam telinga ataupun terdedah kepada bunyi yang kuat dalam tempoh masa yang lama. Okay, so alat-alat bantu pendengaran yang dah belajar ialah okay, kita ada alat bantu dengar untuk orang yang pekak, stetoskop, okay, yang digunakan oleh doktor tu, stetoskop tu, so untuk mendengar bunyi yang perlahan seperti degupan jantung. Kita punya siaran raya tu, mic, speaker, semua tu untuk menguatkan bunyi. Ni phone telinga ni pun untuk menguatkan bunyi. Okey, dah habis untuk secara apa? Secara keseluruhannya. Okey, yang ni kita dah buat ciri-ciri gelombang bunyi. Okey. Teacher nak tanya muka surat mana yang masih kosong? Ada tak yang masih kosong dan perlu teacher jelaskan lagi? Tak ada? Semua dah siap? Okay. Dalam grup teacher ada share nota modul yang dekat Asia kot. So tahun ni tak ada guna modul tu. Okay, warna tu 154, 155. Jom kita tengok 154, 155. 154, 155 ini tentang okey, oh sebab ini adalah latihan kena guna. Okey, boleh ambil yang ni. Okey, apabila kita kuatkan kuasa output dan kita tetap frekuensi, okey, kuasa output ni adalah adalah amplitude. So bila amplitude meningkat, sebab kita tingkatkan, frekuensi kita tetapkan, maka dia tidak berubah. So tadi apa yang berlaku ialah bunyi yang dihasilkan lebih kuat ataupun lebih nyaring. Okay, nampak tak? Okay, besarkan sikit. Okay. Jika kita tetapkan pula amplitude dia, tapi frekuensi kita tingkatkan, bunyi akan semakin langsing ataupun tajam. Okay, tajam. High pitch. Okay. Boleh? So, kalaulah bentuk asal
bunyi yang kita kata bunyi yang awal dia, gelombang dia macam ni. So bila kita tingkatkan dia punya amplitude, okay, bila kita tingkatkan amplitude dia akan menjadi lebih tinggi. Okay, sebab ini nilai amplitude. Bila kita kuatkan kuasa output. Bila kita tetapkan output tapi kita tingkatkan frekuensi, dia akan menjadi tinggi dia sama dengan yang asal, tapi dia punya gelombang tu lebih rapat. Itu untuk frekuensi. Okay. Kalau untuk amplitude, tinggi dia tu lebih. Kalau untuk frekuensi, dia punya gelombang tu lebih rapat. Okay. Tengok nombor 2, apakah hubungan antara amplitude dan kenyaringan? Semakin besar amplitude sesuatu bunyi, semakin nyaring bunyi yang dihasilkan. Manakala kalau frekuensi dengan langsing, semakin tinggi frekuensi, maksudnya makin rapat-rapat, semakin langsing bunyi yang dihasilkan. Okey, kesimpulan, kenyaringan sesuatu bunyi, okey, semakin nyaring apabila amplitude bunyi semakin besar. Kekuatan bunyi itu akan menghasilkan bunyi yang lebih nyaring. Manakala langsing, kelangsingan sesuatu bunyi itu tinggi apabila frekuensi sesuatu bunyi tinggi. Okay. Kat bawah ni adalah aktiviti perbincangan, kekuatan dan kelangsingan alat bunyi. Okey. Dia kata seseorang murid menggesek biola. Ini adalah gelombang yang dihasilkan. Dia kata jika yang dilukis ini kurang langsing, lukiskan gelombang bunyi yang lebih langsing. Okey, lebih langsing macam ni, tinggi dia mesti sama, tapi dia punya gelombang tu lebih rapat. Dia penting nampak dia buat tinggi tak sama je. Tinggi kena sama tinggi kena sama, tapi dia punya gelombang lebih rapat. Kamu kena ukur yang sini, rapatkan dia. Okey. Okey. Belakang, ramalkan apa berlaku kepada gelas kosong jika gesekan biola itu terlalu langsing. Okey, bila terlalu langsing, maksudnya dia punya bunyi tu semakin tajam, gelas akan pecah kerana getaran yang diterima oleh zarah-zarah gelas tu terlampau banyak dan laju. Bila laju dia boleh pecah. Okey, Ahmad sedang bermain gitar. Apakah perubahan yang dapat diperhatikan jika Ahmad mengetatkan tali gitar? Okey,
Sebab bila dia ketatkan tali gitar, yang ketat itu dia akan menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi. Maka bila frekuensi yang lebih tinggi, kelangsingan bunyi akan bertambah. Okey. Jika dia petik gitar dengan lebih kuat, okey, amplitud yang lebih besar terhasil dan menghasilkan bunyi yang lebih kuat ataupun bertambah. Kekuatan ni boleh juga kita guna kenyaringan. Okey, kenyaringan bunyi. Okey, boleh teacher teruskan? Kesan Doppler ni dah buat kan hari tu? Okey, kesan Doppler dah buat. Kalau ada yang tertinggal, beritahu Okey, ini aplikasi fenomena dan aplikasi pantulan bunyi. Kita terangkan bagaimana fenomena itu berlaku. Okey, bila remaja itu menjerit, bunyi akan memantul kembali daripada permukaan dinding yang keras. Bunyi yang dipantulkan menyerupai bunyi asal. Okey, dan ambil masa untuk sampai ke telinga. Bunyi yang dipantulkan itu kita kenali sebagai gema. Okey, atra bunyi merupakan gelombang bunyi yang berfrekuensi lebih daripada 20,000 Hz. Atra bunyi digunakan oleh kelawar sebagai pemandu arah. Terangkan bagaimana pantulan atra bunyi diaplikasikan oleh kelawar. Okey, kelawar mengeluarkan gelombang atra bunyi semasa dia terbang. So, bila bunyi ini melanggar objek yang hampir dengannya, ia akan dipantulkan. Kenapa kelawar keluarkan gelombang atra bunyi? Okay. Kelawar kan keluar pada waktu malam. So, pada waktu malam kurang cahaya, so dia lebih menggunakan deria pendengaran berbanding penglihatan. So, bunyi itu akan kembali ke kelawar dalam bentuk gema sebagai pemandu arah. So, bunyi itu sangat laju. Okey, ini konsep sonogram dalam bidang perubatan dan juga industri kapal. Okay, bila ibu mengandung pergi cek dekat klinik, so dia akan guna scan ni untuk melihat keadaan baby dalam kandungan. So, prop pengimbas digerakkan atas perut ibu mengandung memancarkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi tersebut dipantul semula apabila terkena dengan fetus. Maklumat ditunjukkan sebagai imej pada skrin monitor. Kalau kamu buat ada jawapan yang lain hampir sama pun diterima. Tak adalah kena ikut sebiji-sebiji. Okey. Transducer pada kapal akan mengeluarkan gelombang ultrasonik ke dasar laut. Gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh dasar laut diterima oleh pengesan. Kedalaman laut dapat ditentukan berdasarkan selang isyarat bunyi dipantulkan dan yang diterima oleh sonar. Okey. Okay, sekarang kita nak bincang soal muka surat 159.
Okay, ini kita dah bincang tadi. So kita tengok pada soalan. Okay, Kuzairi mahu membeli barang rumah untuk mengurangkan bunyi gema. Okay. Untuk mengurangkan bunyi gema, kita nak tengok peralatan yang sesuai dibeli oleh Zairi. Maksudnya untuk mengurangkan bunyi gema ni, kita mesti ambil barang yang lembut, permukaannya lembut dan tak licin. Tak licin apa? Kasar. Ada struktur. Okay, so yang mana? Jawapannya adalah langsir. Okay, sebab langsir tu kan dia beralun. Itulah maksudnya permukaan dia tak licin. Okay, so nombor 2. Pernyataan manakah menerangkan sifat bunyi yang betul? Okay, sifat bunyi yang betul boleh dipantulkan tetapi tidak boleh diserap. Okay, salah kat sini. Merambat pada kelajuan tinggi dalam semua medium. Salah, merambat dalam kelajuan berbeza. Okay, medium berbeza, kelajuan dia pun berbeza. Merambat lebih cepat daripada cahaya. Salah. Lebih perlahan. Sebab tu kita nampak kilat dulu berbanding guruh. So jawapan dia C. Okey, antara haiwan berikut yang manakah mempunyai kenyaringan bunyi yang paling tinggi? Okey, jawapannya adalah tikus. Nanti boleh rujuk buku teks. Dia punya apa? Frekuensi yang dihasilkan oleh haiwan-haiwan. Okey, bahagian B. Raja 1 menunjukkan kapal terbang yang melalui satelit 1 ke satelit 2. Okey, tuliskan benar atau salah berdasarkan Raja. Frekuensi bunyi kapal terbang yang dikesan oleh satelit 1 adalah lebih kuat. Okey, kapal terbang tu melalui satelit 1 ke satelit 2. Okey, nampak So bunyi yang dihasilkan oleh kapal terbang itu dia akan menghasilkan gelombang bunyi kan. Kalau gambar teacher ni tak cantik mak. Minta maaf. So bunyi itu dikesan oleh satelit 1 dan satelit 2. So bila kapal terbang itu mendekati satelit 2, maksudnya frekuensi yang dihasilkan di hadapan adalah lebih rapat daripada yang dihasilkan di belakang. Sebab ini sumber bunyi, ini yang mendengar. So frekuensi yang dapat dikesan oleh satelit 1 mestilah lebih rendah berbanding satelit 2. Sebab sumber bunyi menghampiri satelit 2. So jawapan ni salah. Yang ini benar. Frekuensi bunyi kapal terbang dikesan oleh kedua-dua satelit adalah sama. Tak sama sebab arah dia mendekati satelit 2. Bila mendekati, okay, kita ulang balik. Frekuensinya lebih rapat berbanding yang belakang. So salah. Kesan ini dikenali sebagai kesan Doppler. Okey, 4 markah mesti tulis benar atau salah. Okey. Boleh diteruskan bahagian C. Okey.
terangkan bagaimana kedudukan ikan dapat dikenal pasti menggunakan sistem tersebut. Okey, bagaimana kita nak terangkan? Kita boleh terangkan tentang sistem sonar kan yang digunakan oleh kapal. So kapal dia mengeluarkan gelombang ultra bunyi ataupun gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi itu terkena pada kedudukan ikan dan dipantulkan semula kepada pengesan yang ada di dalam kapal. So, pengesan itu akan dapat menentukan kedudukan ikan. Buat ayat pendek-pendek sahaja, satu demi satu. Macam mana? Kapal mengeluarkan gelombang bunyi. Gelombang itu terpantul pada ikan. Bila gelombang tu sampai ke ikan, kena pada ikan, terpantul semula. Pantulan itu dikesan oleh pengesan yang ada dalam kapal. Maka kapal dapat menentukan kedudukan kumpulan ikan. Okey, apakah sifat bunyi yang terlibat dalam sistem sonar? Sifat bunyi pantulan. Pantulan bunyi. Okey, konsep yang sama digunakan oleh kelawar untuk menentukan kelangsungan hidup di dalam gua. Terangkan bagaimana ia berfungsi pada kelawar. Konsep yang sama, ayat hampir sama je. Tapi kita pada permukaan dinding gua. Maksudnya, kelawar, kita lah kena kelawar. Ada yang baru masuk. Okey. Cakap mana ni? Saya lukis kelawar yang tak lupa kelawar kan? Okey, kelawar ini dia menghantar gelombang bunyi. Gelombang bunyi, ayat pertama. Dia menghantar gelombang bunyi. Ayat mengguna kepada dinding. Dinding apa? Dinding gua. Ayat ketiga. Saya ingatlah pula. Pantulan bunyi terhasil ataupun gema terhasil. Okay, bila gema terhasil, gema itu diterima oleh kelawar. Maka kelawar dapat menentukan ataupun mengenal pasti jarak ketika berada di dalam gua. Di apabila adakah anda pantulan suara sembunyi? Duduk takut, terapung tak? Bila menjerit. Okey, adakah ada pantulan semula? Ada yang nak jawab? Rasa-rasa ada pantulan tak? Bila duduk tengah laut, tu kita menjerit. Suara kita ni tersebar ni keseluruhan. Jawapannya tidak, kerana bila berada di tengah laut tak ada objek keras yang ada di sekeliling. So bila tak ada objek yang keras, kita tak dapatlah mendengar pantulan suara kita kembali. So okay, full stop dulu. Okay.
Semasa berada di tengah-tengah laut, okey, semasa berada di tengah-tengah laut, tiada permukaan yang keras yang dapat memantulkan suara kembali semula. Ataupun ada permukaan yang memantulkan bunyi dan menghasilkan gema. Gema ni dapat didengar bila ada permukaan yang keras. Bilik kosong ataupun masuk dalam gua, perlu kita dapat dengar gema kita. Okey? Dah siap? Setakat sampai situ saja untuk hari ini. Okey. Teacher ada lagi slide nota untuk bab ni dalam bentuk PDF. So kamu boleh guna untuk bacaan dan juga ada latihan sikit dalam tu. Okey. Ada soalan? Ada? Tak ada. Okay. Kalau macam tu, next week kita boleh masuk bintang dan galaksi. So, kalau ada bab yang kamu perlu teacher ulangkan, boleh bagi tahu teacher bab yang tak faham. Dan bila kita habis untuk kita punya topik-topik ni, teacher nak kamu siapkanlah TP 6. Kebanyakan TP 6 yang ada. Okay. Dan buku ni. Sebab buku ni nanti bila masuk sekolah teacher nak kutip balik. Untuk semakan PBD kamu. Okay. Okay, itu saja daripada teacher untuk hari ini. Tutup kelas kita dengan surah An-Nas. An-Nas innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih semua. Thank you, teacher.